kita nak beralih untuk slot tajwid. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang fadilat dan juga kelebihan-kelebihan bagi orang-orang yang sentiasa membaca, mengamal akan Al-Quranul Karim. Iaitu hari ini yang kelima, fadilat dan kelebihan membaca Al-Quran ialah tingkatan ataupun martabat syurga. Dan yang keenam, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita pernah kongsikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca Quran tingkatan martabat yang hebat. Pertama sekali, baca Al-Quran, Nabi kata bukan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, digandakan setiap huruf tu dengan 10 pahala. Dan kemudian hadis orang-orang yang mahir baca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Ini satu kelebihan. Dan juga orang yang belajar Al-Quran mungkin tersekat-sekat, mungkin payah nak baca Al-Quran, tapi dia tetap semangat nak belajar, maka Nabi kata 2 pahala bagi orang macam ni. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan darjat orang yang baca Al-Quran. Sebagaimana banyak dalam riwayat sebut, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan bacalah seperti mana kamu baca dekat dunia tartil dulu. Sesungguhnya darjat kamu dalam syurga ialah di ayat terakhir yang kamu baca. Dalam riwayat lain sebut Ustaz, dikatakan masa nak masuk syurga tu, dikatakan kepada yang baca Al-Quran selalu ni, bacalah kamu was'ad dan naiklah kamu ke tingkatan syurga. Yang mana ayat yang kita baca diulang-ulang itu sebenarnya itulah darjat kita. Maka ini persaingan terbuka. Tidak ada perlu bayar duit dan sebagainya. Siapa yang semangat, berminat, maka dia akan dapat, insya-Allah. Hari ini Ustaz, kita nak berkongsi juga tentang segmen tajwid kita dengan para penonton sekalian. Iaitulah kita masih nak menyambung lagi pengajian tajwid kita berkenaan dengan fadilat membaca ataupun mempelajari Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Antaranya iaitulah menjadi tetamu ataupun VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah mengangkatlah darjat atau martabat orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, atau kama qala, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, orang-orang yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, mereka sama taraf dengan malaikat yang merupakan utusan Allah, dan mereka sentiasa berbakti dan patuh kepada Allah SWT. Maksudnya orang yang baca Al-Quran, boleh baca Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, sama taraf dengan para malaikat, Ustaz. Dan juga akan duduk bersama dengan para malaikat di akhirat kelak. Itu yang dimasukkan dengan VIP itu, Ustaz. Oh, amat special tu. Dan satu lagi fadilat tadi, iaitulah mendapat ganjaran kebahagiaan sebagainya itu memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, zikrullah, sebut nama Allah, membaca kalamullah, tatmainnul qulub, tenang tenteramlah hati. Kita semua manusia. Jadi itulah antara kelebihan, Ustaz. Sebab tu bila kita susah hati, kita lemah semangat, kita diuji ujian oleh Allah Taala, baliklah kepada Al-Quran, berceritalah ataupun berkongsi ataupun luahkanlah dengan Al-Quran. Kita berbicara dengan Al-Quran, Ustaz. Betul. Silakan. Masya-Allah ya. Dan terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, berkenaan dengan hukum tajwid yang ingin kita kongsikan pada hari ini. Banyak yang telah kita pelajari, dan hari ini kita nak menyambung lagi adab-adab dalam membaca Al-Quran ataupun kita kata kelebihan dan sebagainya. Yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah tentang Al-Quran, pembaca Al-Quran, fadilat ataupun kelebihan yang diperolehi pembaca Al-Quran yang diperolehi. Yang kita nak kongsikan hari ini itulah orang yang membaca Al-Quran, fadilat orang yang membaca Al-Quran yang ke-9, iaitulah diharuskan cemburu terhadap orang yang mahir dengan Al-Quran. Hadis Imam Bukhari, iaitulah menyatakan 2 golongan yang diberikan harta diinfakkan pada jalan Allah, dan orang yang diberikan kemahiran dengan Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Rasulullah SAW, mereka mengamalkannya dan menyebarkan ilmu tadi. Itu yang pertama. Dan yang ke-10 iaitulah orang yang mahir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, iaitulah merupakan orang yang mendapat perniagaan yang menguntungkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-29 surah Fatir, orang yang mahir dengan Al-Quran
innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yakni Al-Quran, mendirikan solat, menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan, dengan mengharapkan daripada amalannya demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Takkan rugi. Tak akan rugi. Lagi banyak kita baca lagi untung, lagi banyak kita faham lagi untung. Betul. Dan sebenarnya kalau ada yang bertanya apa, ada bisnes ada untung ada rugi Ustaz ya, tapi sebenarnya dengan Al-Quran ini tak mungkin rugi. Tak mungkin rugi. Kerana apa? Dia yang tak baca rugi. Yang tak baca rugi. Confirm rugi. Ya. Jadi itulah dua perkara Ustaz ya, fadilat ataupun kelebihan membaca. Bertemu kita kembali dalam My Quran Time, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Kita nak masuk sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid. Pada kali ini kita nak memperbahaskan berkenaan dengan hukum isti'azah. Apa itu isti'azah? Isti'azah ni istilah kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ada istilah-istilah dia. Macam kita sebut hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Istirja, inna lillahi wa inna. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Itu istilah dia. Bila sebut isti'azah ataupun ta'awuz, merujuk kepada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya apa? Lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Apa hukum membaca isti'azah? Hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu yang dituntut dan merupakan amalan yang sangat dituntut ketika hendak membaca Al-Quran. Maka bila kita nak baca Al-Quran, kita dituntut untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama ada kita nak mula itu pada awal surah ataupun kita nak mula pada pertengahan surah. Contoh muka surat 38 kita baca. Nak mulakan tu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hukum membaca itu adalah sunat muakkad. Ada setengah para ulama mewajibkan sebagaimana firman Allah Taala, fa iza qara'tal Quran, iaitu apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada syaitan yang direjam. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali sahaja baca ketika permulaan nak baca Al-Quran. Adapun bila kita baca contoh terbersin, tak perlulah a'udzubillah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba ada orang call kita pun angkat, waalaikumsalam, cakap dah 2-3 minit, nak baca balik Quran, itu kena baca balik isti'azah, a'udzubillah. Adapun kalau terbersin ataupun macam Ustaz Fazrul beri penerangan tentang Al-Quran, itu tidak perlu lagi, kita perlu sambung sahaja. Adapun sebab-sebab lain seperti bersembang dan sebagainya, itu patut dimulai dengan isti'azah. Kita nak mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah nak mohon lindung daripada syaitan tadi. Berkenaan dengan topik ataupun pengajian tajwid yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kali ini sebelum ini kita telah berkongsi tentang a'udzubillah ataupun ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika baca Quran. Hari ini kita nak kongsi pula tentang basmalah, kalimah basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Iaitulah basmalah adalah ringkasan bagi bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah dalam Al-Quran, pertama dituntut ataupun sunat dibaca di awal surah. Sunat dibaca di awal surah. Setiap kali kita baca permulaan surah, sunat baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam surah Al-Fatihah, dia merupakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim kena baca sebab dia ayat yang pertama. Surah-surah yang lain boleh baca, disunatkan membaca Al-Fatihah, disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, surah ke-9. Surah yang ke-9 kita akan sampai nanti insya-Allah. Surah At-Taubah tak boleh baca bismillah, sebab surah At-Taubah diturunkan ketika berlakunya perperangan. Agak maksud bismillahirrahmanirrahim tu sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Dan juga yang kedua iaitulah harus dibaca di pertengahan surah. Contohnya kita baca Al-Quran, tiba-tiba kita berhenti seketika, kita nak menyambung bacaan kita, harus kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya kongsikan dalam Al-Quran terdapat 3 kalimah bismillahirrahmanirrahim ni. Antaranya yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Yang kedua terdapat pada surah Hud, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha mursaha. Yang kedua
kedua. Dan yang ketiga dalam surah An-Naml, apa itu ayat dia, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Penuh bismillahirrahmanirrahim, dua tempat, surah Al-Fatihah dan juga surah An-Naml. Itu perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, ya, itu adalah bismillahirrahmanirrahim, ya, hukum membacanya, ya, bagaimana adab kita berinteraksi. Kita nak masuk berkenaan dengan segmen tajwid, kita dah belajar berkenaan dengan hukum belajar tajwid, kepentingan belajar ilmu tajwid, faedah-faedah mempelajarinya, dan kita belajar berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Kali ini kita nak masuk terus berkaitan dengan huruf-huruf Al-Quran. Sekarang kita dah nak mula belajar berkaitan dengan makhraj, sifat dan hukum-hukum tajwid yang biasa kita belajar. Kita masuk satu-satu. Hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang huruf-huruf Al-Quran. Apa makna huruf? Dari sudut bahasa ialah hujung. Dari sudut istilah ilmu tajwid, ialah istilahnya, iaitu apa yang dimaksudkan dengan huruf ialah suara ataupun bunyi huruf yang berpegang ataupun berpaut pada makhraj. Itu maksud huruf. Itu suara ataupun bunyi huruf yang berpegang ataupun berpaut pada makhraj tersebut. Itu disebut sebagai huruf. Huruf-huruf dimaknakan sebagai huruf. Huruf-huruf Al-Quran juga dikenali sebagai huruf hijaiyah. Biasa kita dengar huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini jugalah disebut sebagai huruf Arabiyah. Huruf Arabiyah. Dan huruf-huruf inilah disebut sebagai huruf-huruf Al-Quran yang kita baca Al-Quran bermula daripada alif, ba, ta sampai ya, yang ada beberapa huruf. InsyaAllah kita akan bicarakan pula selepas ini berkenaan berapakah jumlah sebenar huruf-huruf hijaiyah ini. Adakah di sana ada khilaf dan sebagainya. Huruf-huruf yang kita belajar inilah yang kita membaca Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ia bermanfaat, insyaAllah. Terima kasih. Serah kembali kepada masuk sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahaskan berkenaan dengan apa yang disebut sebagai makhraj huruf dan bilangan huruf hijaiyah. Makhraj ialah tempat, kalau dalam bahasa ialah maksud tempat keluar. Istilah ilmu tajwid, makhraj ialah tempat ataupun kita menahan ataupun menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Itu maksud makhraj. Bila kita letak setiap huruf, dia ada tempat-tempat dekat mana kita nak tahan udara tu, kat mana kita nak sekat suara tersebut. Di mana itulah setiap huruf Al-Quran, alif, ba, ta sampai ya tu, dia ada tempat duduk dia, tempat keluar masing-masing. Bila kita kenal, insya-Allah kita akan lebih fasih, lancar membaca Al-Quran. Kemudian huruf hijaiyah menurut jumhur para ulama ada berjumlah 29 huruf. Berjumlah 29 huruf. Bermula daripada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampailah kepada lam, alif, ya. Yang kita sebut alif, ba, ta. Alif di situ, kata para ulama, alif di situ ialah disebut alif majazan, iaitu alif yang dikenali sebagai hamzah. Hakikat alif itu adalah hamzah yang kita sebut a'udzu, yang kita sebut idza, hamzah yang berfungsi sebagai hamzah. Yang alif tu di mana? Kalau kita lihat dua huruf sebelum akhir itu lam alif. Kenapa disebut lam alif? Yang disebut lam alif itu, alif di situ adalah alif yang mesti didahului oleh huruf lain. Seperti di situ ada la, lam alif tu la. Alif itu adalah huruf yang dipanjangkan dan mesti didahului huruf yang berbaris di atas. Seperti mana kita baca qala, kenapa qaf itu dipanjangkan? Kerana ada alif. So alif yang disebut alif yang bermaksud alif itu adalah alif yang berada di pada susunan yang ke-28 huruf, iaitu lam alif. Ya adalah huruf yang ke-29. So para ulama susung alif satu, ba, ta, tha mengikut bentuk-bentuk huruf itu. Ba, ta, tha satu bentuk, yang mana ba itu diletak titik bawah, ta ada 2 titik di atas, tha diletakkan 3 titik di atas. Kemudian disusun jim, ha dan kha. Jim ada titik, ha tidak ada titik, kha ada titik di atas. Semua itu para ulama seperti Syekh Nasrul Ibn Asim menyusun huruf-huruf itu mengikut bentuk-bentuk huruf sampailah pada apa? Ta dengan za,
ain dengan rin, qaf dengan kaf, kaf dengan lam. Last sekali min, nun, waw, ha, lam, alif, ya tu tidak ada bentuk yang sama. Sebab tu disusun dekat-dekat supaya kita mudah membezakan huruf di antara huruf yang lain. Contoh sa dengan dad, nak beza mana? Huruf yang sama tapi ada titik di atas dad. Sa tidak ada titik. Maka disusun mengikut kemudahan dan juga bentuk-bentuk huruf itu untuk mudah kita mengenali, membezakan huruf-huruf yang ada rupa yang dekat-dekat yang sama. InsyaAllah kita akan memperpanjangkan lagi pada hari esok berkenaan dengan ilmu tajwid. Terima kasih. Kita nak berkongsi juga tentang pengajian tajwid kita pada hari ini. Kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya tentang makhraj umum, iaitulah perkongsian tajwid kita yang kita nak berkongsi hari ini. Sebab tu kadang-kadang bila kita sebut tentang bacaan Al-Quran ini, dia tak boleh lari ataupun tak boleh berpisah daripada ilmu tajwid. Mempelajari tajwid fardu kifayah, mempraktikannya fardu ain. Dan kita nak kongsikan hari ini makhraj umum, iaitu jumlah bilangan makhraj yang umum ataupun utama terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong ataupun namanya al-jauf. Yang kedua bahagian kerongkong al-halqu. Yang ketiga bahagian lidah al-lisan. Yang keempat bahagian bibir mulut al-syafatan. Dan yang kelima bahagian hidung iaitu al-khayshum. Maksudnya kelima-lima makhraj umum ini terdapat 29 huruf dan ada makhraj khususnya nanti. Contoh al-lisan, lidah, hujung lidah, tepi lidah, belakang lidah, yang kita akan kongsikan nanti dengan para sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Jadi inilah 5 makhraj umum dalam bacaan Al-Quran ataupun huruf-huruf kita ada 5 ini. Makhraj itu maksudnya apa Ustaz? Makhraj ini ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar. Betul Ustaz. Tempat keluar huruf, maksudnya kita akan mengetahui nanti 29 huruf yang Ustaz Tirmizi kongsikan, huruf hijaiyah 29 huruf itu ada tempat-tempat khusus keluarnya. A dekat mana, mim dekat mana, nun dekat mana, qaf dekat mana, kaf dekat mana. Sebab tu tak boleh main sebut je. Ha dekat mana, ha dekat mana. Masya-Allah. Jadi saya harap sahabat-sahabat Al-Quran semuanya stay tune, teruskan untuk bersama dengan kita dalam My Quran. Baik, kita nak beralih seketika untuk segmen tajwid, yang mana pada hari ini kita akan membicarakan tentang satu lagi makhraj khas, iaitu disebut sebagai al-jauf. Apa al-jauf ni? Al-jauf bermaksud ruang udara antara tekak hingga ke mulut, antara tekak hingga ke mulut. Okey, al-jauf ni satu makhraj, satu tempat keluar yang mana suara je ini yashmalu, dia meliputi daripada kerongkong kita ni, keluar daripada kerongkong kita sampai ke rongga mulut, rongga kerongkong sampai ke rongga mulut. Ruang itu disebut sebagai al-jauf. Apa huruf yang berada di al-jauf ni, disebut sebagai rongga ini, itu insya-Allah kita akan terangkan satu persatu selepas daripada episod yang akan datang ini. So hari ini makhrajnya al-jauf disebut sebagai rongga, di mana ruangnya itu ialah antara suara yang keluar di antara rongga tekak hingga kepada rongga mulut, daripada rongga tekak hingga ke rongga mulut. InsyaAllah kita akan terangkan apakah huruf-huruf yang berada di makhraj al-jauf ini, insyaAllah. Kita nak berkongsi Ustaz hari ini pelajaran tajwid kita, iaitulah tentang makhraj huruf lagi. Dan hari ini kita nak kongsi tentang makhraj khas, iaitulah makhraj al-lisan. Ada banyak tu, terbahagi kepada 5 bahagian makhraj al-lisan, iaitu lidah kita. Iaitulah yang pertama makhraj pangkal lidah. Boleh tengok tu dekat mana pangkal lidah, belakang, ujung, bukan ujung, dalam kan, ke dalam dekat anak tekak tu pangkal lidah. Kemudian B tengah lidah, boleh tengok tu gambar rajah kita. C tepi lidah, D hujung lidah, dan E dua tepi hujung lidah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya boleh cek, cubalah gerak-gerakkan lidah kita tu cuba gerak-gerakkan lidah kita tu, hujung lidah, pangkal lidah, tepi lidah, tengah lidah. Jadi perhatikan, maksudnya makhraj al-lisan ini ada 5 tempat
keluar huruf dia, hujung lidah ada huruf dia, tepi lidah ada huruf, pangkal lidah ada huruf dia. Subhanallah. Itulah kalau kita tak belajar ataupun kita tidak hati-hati ketika kita membaca Al-Quran, maka ia boleh membawa kepada kesalahan dalam bacaan kita. Lebih bahaya lagi, dia boleh membawa kepada perubahan makna. Seterusnya menjadikan kesalahan lahnul jali, kesalahan yang besar. Yang itu yang kita nak elakkan. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan kongsi pula hujung lidah huruf apa, tepi lidah huruf apa. Tapi secara umumnya lidah kita ada 5 tempat keluar makhraj khas dia yang kita sebutkan tadi. Jadi kita akan kongsi lepas inilah. Besok insya-Allah kita akan kongsi lagi Ustaz. Masya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz ya.